Assalamualaikum semua, apa khabar? Harap anda semua sihat ya, sihat dan terhibur dengan cerita-cerita ZP sebelum ni, Arabnya. Okey, terima kasih pada anda yang beri support iaitu komen like pada cerita pokok misi alam cerita kedua pokok. Okey. Cerita pokok okey ada yang bertanya apakah ZP masih ada simpan pokok manyat? Sebenarnya pokok manyat yang ada yang bahagian ZP hilang. Biasalah kan, orang tak ambil berat sangat jadi hilang. Okey. Kali ni ZP akan bercerita tentang misi alam juga yang bertajuk Padang. Okey ya. Okey, ingat ZP bercerita, anda mendengar. Jom. Padang. Sekarang ni ramai orang suka hiking, suka camping, pendek kata suka hijauan hutan. Jadi aku tergerak untuk berkongsi tentang satu kenangan yang tidak seberapa semasa masuk dan bermalam ke dalam hutan. Aku bukannya arif tentang hutan, cuma biasa-biasa saja. Mungkin sudah tercatat rezeki yang aku dapat berkaitan dengan hutan, maka terpaksalah aku lalui. Hutan ini ibarat rumah orang. Jadi kita kena tertib setiap kali hendak masuk hutan. Itu prinsip yang aku lakukan setiap kali masuk ke dalam hutan. Semua orang ada cara masing-masing masuk ke hutan. Masuk ZP ialah inilah bangsa Melayu, India, Cina kan, semua ada cara. Kerazan, Iban, semua ada cara masing-masing Okey, ada orang akan berdoa atau membaca ayat suci Al-Quran. Ada orang akan memukul bertalu-talu pada batang pokok yang pertama dijumpai. Ada orang akan membasuh muka dengan air sungai yang pertama dijumpai. Ada juga orang akan bercakap seakan berpantun sebelum melangkah masuk ke dalam hutan. Itu petua masing-masing prinsip cara masing-masing. Okey. Banyak lagi cara yang dilakukan oleh orang bila masuk hutan. Apa saja cara mereka, tetap di hati mereka mempunyai satu niat, iaitu supaya mereka dilindungi semasa berada dalam hutan. Tidak perlu aku nyatakan tentang hutan. Semua orang tahu hutan tempat yang cantik, tenang dan damai. Tapi jangan kita terlupa pada satu perkataan tentang hutan ialah misteri. Kali ini aku ingin berkongsi tentang sebuah padang yang terdapat berada di tengah-tengah hutan. Aku akan cerita semula bagaimana peristiwa ini berlaku. Aku dan kumpulan aku berjalan di atas pematang. Pematang ini melandai begitu jauh sekali. Sayup aku melihat di depan. Walaupun ada halangan batang-batang pokok balak, namun masih aku dapat melihat arah pematang yang berbelok-belok. Agak lembut permukaan tanah pada masa itu. Di kiri dan kanan dipenuhi pokok-pokok hutan yang tumbuh melata. Padat keadaan hutan dengan pokok-pokok balak yang besar. Curun yang terlihat juga agak dalam satu bahagian. Aku masih terus menapak. Keringat bagaikan membandi, membasah seluruh tubuh. Kepenatan hanya Tuhan yang tahu. Beban yang aku pikul di backpack bagaikan menolak badan aku ke depan. Hanya kekuatan mental saja yang kekal berbaki. Kita berhenti rehat di sini. Sekejap, arah ketua. Lega rasa hati aku bila mendengar arahan itu. Perlahan aku sandarkan backpack ke batang pokok. Kemudian perlahan juga tubuh aku menurun hingga terduduk. Lega dapat berehat walaupun sementara. Aku tanggalkan tali pack yang tersangkut di bahu. Terasa ringan seluruh badan bila tali pack itu terlerai dari tubuh aku. Botol air aku capai dulu. Aku gogok air di dalam bekas sepuasnya. Agak gelojor perbuatan aku. Terbias air meleleh ke baju. Tidak aku hiraukan. Berkocak dada aku bila rasa puas. Dalam bersandar itu aku menarik nafas pelan-pelan tetapi berulang-ulang. Aku rehatkan diri sepuasnya selagi waktu yang ada. Anak mata aku tumpu melihat ke depan. Melihat pada corun yang berceracak batang pokok yang tumbuh. Berdiri gagah pokok-pokok itu. Berwarna hijau menguasai warna daun-daun di dahan pokok. Anak mata aku terkalih pula melihat ke atas. Melihat ke dada langit. Tapi dalam pandangan ke depan. Bukan menegak. Tapi ke atas. Kelihatan sempit dari langit. Di pandangan mata aku dek kerana daun-daun merimbun menghalang pandangan. Tebal betul hutan ni, kata hati. Standby semua, 5 minit dari sekarang. Kita akan menerus perjalanan. Suara ketua kedengaran lagi. Aku bersedia. Perlahan menolak diri untuk bangun. Terasa kepenatan masih berbaki. Demi tugas kerja, aku telan segalanya. Kali ini, keadaan pematang menurun. Aku pacak tumit boot setiap kali menapak.
Kekuatan kaki memain peranan utama. Kedudukan badan juga penting. Badan tidak boleh mendongak ke depan sangat. Jika tidak, beban yang berada dalam backpack akan menolak tubuh ke depan dan pasti terjatuh. Nasihat aku, jangan selalu meludah jika turun atau naik bukit. Mendaki bukit. Selepas menurun, kedudukan pematang menaik pula. Menaik secara melandai lagi. Aku susun langkah kali ini. Badan aku agak bongkok sedikit untuk menampung beban. Anak mata lebih banyak tertumpu ke permukaan tanah. Hanya sesekali aku lihat ke depan. Nasihat aku pada penggemar hiking, jangan selalu memandang ke depan bila menaiki bukit. Sebabnya mental kita akan cair bila melihat puncak bukit yang makin jauh. Lebihkan melihat ke tanah. Setelah sampai ke atas, aku menarik nafas seketika. Mata aku meliar melihat ke depan. Aku heran bila melihat nun di hujung hutan seperti kosong. Tiada kelihatan batang-batang pokok. Tiada kelihatan rimbunan daun-daun. Di mata aku langit kelihatan luas terbentang. Tiada halangan membataskan penglihatan. Memang aku heran dan pelik. Tapi aku abaikan sahaja. Setelah menuruni pematang, keadaan seperti biasa. Batang-batang pokok berderet dan disulami dengan anak-anak pokok yang berimbun. Keadaan pematang kini merata. Aku membuka langkah laju melewati setiap batang pokok. Segala anak pokok turut aku lepasi dan redahi. Anak mata aku memandang ke depan. Luas pandangan aku dan pandangan aku bebas. Tidak dihalang oleh dahan-dahan pokok balak yang besar. Aku terus melangkah. Berhenti semua, jerit ketua. Kumpulan aku yang seramai 10 orang berhenti semerta. Kami berhenti sebaik sampai pada sempadan hutan yang pokok-pokok hutan tumbuh dengan banyak dan tebalnya. Di depan kami kini terdampar sebuah kawasan lapang yang besar. Besar sebesar padang bola sepak. Kami semua berdiri melihat satu kepelikan yang berlaku. Kemudian kami saling memandang antara satu sama lain. Kejutan tercipta di wajah masing-masing. Kami mula mengatur langkah menuju ke kawasan lapang. Dalam 10 kaki berada di kawasan lapang, aku melihat keadaan tanah. Tanah di kawasan lapang ini tidak sama dengan tanah yang berada di hutan yang dipenuhi pokok. Tanah di kawasan lapang ini lebih keras. Mungkin kerana terdedah dengan cahaya matahari yang terlampau banyak. Tanahnya juga berpasir. Sinaran matahari menggigit kulit tubuh aku sepenuhnya. Sepenuhnya sinar matahari menyentuh ke badan aku. Tidak seperti berada dalam hutan di mana sinaran matahari hanya tempias sahaja atau terbatas sebab rimbunan pokok Okay. Aku rasakan seperti tidak berada di dalam hutan. Tumbuhan yang tumbuh di padang itu hanya pokok lalang dan rumput liar. Tiada sebatang pun pokok yang besar. Pokok yang tumbuh tidak merapat. Maksud aku pokok yang tumbuh berjarak. Oleh itu kelihatan jelas permukaan yang bertanah. Aku tidak percaya apa yang terlihat di depan mata. Tapi itulah misteri alam yang ada di dalam hutan. Tamat. Okey. Catatan Padang ini menjadi tumpuan pada semua binatang. Daripada sekecil binatang hinggalah sebesar binatang akan berkumpul untuk makan tumbuhan di situ. Terutama pada waktu malam. Okey. Sekian saja misteri alam yang bertajuk Padang. Dan terima kasih pada anda semua yang support ZP Bercerita. Assalamualaikum. Terima kasih.